Ini betul-betul lah, bukan April Fool. Masjid akan membawakan buat pertama kalinya Syekh Abdullah Jahab. Syekh Abdullah Jahab akan memulakan pengajian di malam itu 1 hari bulan April, hari Rabu, dan insya-Allah ini akan menjadi kuliah bulanan. Jadi pada 1 April tu kuliah perkenalan dan juga pengenalan kitab, ya, untuk mereka yang tidak mengenali Syekh Abdullah Jahab ni. Dia tak saya orang Yaman, tapi dia boleh berkomunikasi dalam bahasa Melayu, lokal Melayu lah. Jadi insya-Allah sama-sama kita luangkan masa untuk hadir. Dan kemudian lambat lagi, tapi saya seronok nak umumkan pada hari Jumaat 24 April, ya, Masjid Ridwan akan membawakan Ustaz Fawaz Madjan, ya, daripada Penang, kuliah Isyak Perdana Ustaz Fawaz Madjan pada hari Jumaat 24 April selepas solat Isyak. Dan satu lagi yang terakhir saya nak maklumkan, Masjid Ridwan akan mengadakan satu program istimewa untuk saudara baru. Kami akan menaja Quran digital untuk insya-Allah 50 orang saudara baru. Ya, jadi sehubung yang ini, sebelum ini kami target 30 saja. Tapi baru buka mulut baru 30 habis. Jadi kami buka lagi 20 untuk mana-mana saudara yang nak menginfakkan Quran digital ini kepada saudara-saudara baru. Yang harganya yang kami dapat daripada bersama dengan Pergi dan NGO RM240 dalam pasaran RM299. Tapi semalam saya dapat satu panggilan daripada satu orang jemaah kat sini, suruh kami beli dengan dia dengan harga RM150 Quran digital. Jadi sekiranya yang sebelum ini telah bagi RM240, duit selebih itu kami akan buat makan lah, sebab kami nak jamu mu'alaf atau saudara-saudara baru nanti. Program akan dilakukan pada 9 hari bulan 5, hari Sabtu. Pada hari itu insya-Allah kami akan membariskan di depan ni ada 26 ataupun 7 ustaz baru. Ada yang seorang tu dulunya dia Kristian. Dia Kristian, level dia dulu tu dia boleh memaafkan orang, dia boleh mengampunkan orang. Ada dia level dia tinggi. Di Asia dulu dia seorang besar lah, dia paling besar yang dia boleh mengampunkan pengaruh Kristian. Sekarang ni dia jadi pendakwah yang kuat di Sarawak, Haji Ayub Abdul Rahman. Kemudian kita ada pensyarah dari UTM Sudai, Cina campur India. Kemudian kita ada daripada bangsa Kadazan dan macam-macam, India, Cina. Latar belakang agama berbeza, Hindu, Buddha, Kritikal, Katolik, Kristian. Dan insya-Allah kita akan ada saudara Adam Kori. Jadi tujuan kami mengadakan berbagai background itu adalah kami berharap adalah non-Muslim yang datang kalau nak bertanya. Sebab maklumat yang kami dapat daripada NGO yang menguruskan saudara-saudara baru ni, biasa kalau nak masuk Islam dia bawa kawan, teman dia. Tapi kawan itu tak masuk Islam, tapi dalam hati itu ada sikit nak masuk Islam, ada sikit. Jadi kami nak dia bertanya. Kalau Cina dia bertanya dengan orang Cina, kalau India dia bertanya dengan India, kalau Hindu dia bertanya Hindu. Jadi kami nak buka lapangan itu. Jadi insya-Allah saya mohon tuan-tuan doakan agar majlis ini berjalan dengan lancar. Jadi ingat pada hari Sabtu 9 hari bulan 5 insya-Allah nantikan pengumuman kami, ya. Jadi satu lagi boleh like Facebook Masjid Ridwan Kelang untuk maklumat-maklumat terkini. Jadi sekian insya-Allah kita akan mulakan talk show santai kita ini bersama dengan Ustaz Abdullah Khairi dan juga Ustaz Dr. Izzah Arif dengan tajuk Barzah bagi yang tak kembali, insya-Allah. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi khairul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah, kerana kamu dijadikan daripada satu, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Daripada Adam kami jadikan akan isterinya Hawa. Daripada keduanya kami lahirkan anak mereka lelaki dan perempuan dengan banyaknya. Bertakwalah kamu kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim di antara kamu. Sesungguhnya Allah bagi kamu sangat hampir. Yang saya kasihi pengurusi majlis, yang berusaha sahabat saya Tok Santai Dr. Izhar Arif, ahli jawatan kuasa Masjid Ridwan, tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah. Inilah pertama kali aku forum tak ada pengurusi. Jadi kami dua orang Oleh kerana dua orang kita boleh cakap panjang lah. Ke-12 boleh? Boleh tuan-tuan tunggu, kami nak balik. InsyaAllah tajuk kita pada malam ini ialah pergi tak kembali. Tuan-tuan, ada orang pergi, dia akan kembali. Saya dengan Dr. Izhar baru balik aja daripada umrah. Baru sampai 4 hari. Saya masuk Palestin, tuan-tuan. Pergi masuk Palestin, alhamdulillah menziarahi 9 kubur dan makam para nabi. Kami pergi itu wasiat siap-siap, sebab pergi Palestin ni tuan-tuan, yang menanti ialah askar Israel. Wasiat dekat ayah, ayah kalau tak balik tolong tengok akan anak-anak. Anak-anak pun bagi tahu dah, kalau ayah tak balik carilah makan apa yang boleh. Pesan siap-siap. Bini pun pesan dah, jangan menikah lain. Ya. Tapi alhamdulillah kembali tuan-tuan, kembali semula ke Malaysia. Mereka seronok sebab boleh balik semula. Tapi ada orang tuan-tuan, dia pergi tak kembali dah. Ke mana perginya? Dinamakan alam barzah. Pergi tak kembali dah. Tunggu pun takkan datang. Bapa saudara saya nama Haji Osman Haji Syafi'i. Saya cerita dekat tuan-tuan. Esok saya nak bertolak. Hari Rabu tu tuan-tuan, saya pergi ziarah dia. Dia kena stroke. Dia duduk ni, relax atas katil. Dia kata, Khairi, kita insya-Allah projek kita ni kita teruskan. Pak Ngah tak berapa sihat ni. Saya kata, Pak Ngah sihat lah. Sihat lah tapi sakit sikit-sikit lah. Saya pun panggil doktor. Bila panggil doktor, doktor bagi tahu, tu bapak kamu kah? Saya kata, tidak, tu bapak saudara saya. Dia kata, Cik, bapak saudara cik ini 2 salur jantung telah mati. Maksud dia mati terus, tak berfungsi. Satu lagi belum, satu lagi hanya 40% saja. Tapi bapak saudara saya ni memang orang yang kuat lah. Memang kuat dia. Dia jatuh bangunan tuan-tuan tingkat 1, dia boleh balik ke rumah. Bagi tahu isteri dia, aku patah 2 tulang. Boleh balik jalan. Tuan-tuan, hebat dia tak hebat? Saya pergi tengok, saya kata, macam mana bapak saudara saya ni? Dia kata, Cik, bapak saudara cik ni kita akan operate minggu depan. Saya heran, bapak saudara saya ni duit banyak. Dia dah bayar dah 30,000. Kenapa tak operate hari ni? Rupanya doktor tak nak ambil resiko. Minggu depan, hari Khamis. Saya kata, kenapa? Nanti kita tengok perkembangan. Saya kata, apa nak buat? 2 pilihan. Pertama, insya-Allah kami akan try bubuh belon. Tapi kalau bubuh belon, resiko tinggi. Mungkin serangan jantung masa tu tak ada harapan nak buat. Yang kedua, kita buat bypass. Dia kata, Cik, bypass, Cik kena ingat, 2 salur jantung dia dah mati. Bila bypass, ingat tuan-tuan, jantung tadi akan dihentikan. Ingat, bypass ni henti, letak, kemudian masuk balik. Dia kata, takut tak boleh start. Takut tak boleh start. Tuan-tuan ingat tak Fadil? Bila dah bypass, masuk balik, nak start, tak boleh hidup. Tak boleh hidup tu, maka melalui mesin. Akhirnya tutup mesin, mati.
Dia kata takut tak boleh start, resiko ni. Tak apa, kita tunggu sampai hari Khamis. Saya nak bagi tahu dia ni, tuan-tuan, kritikal ni. Anak dia 4 orang tak balik, saya hantar dalam WhatsApp. Tolong balik, bapak kamu kritikal. Dia orang telefon. Bapak kritikal kan? Bapak kata tak kritikal, tak sakit apa. Telefon bapak dia, takkan dia kata sakit. Sedangkan kita dah tahu dah, Pak Noh ni kritikal. 2 salur jantung dia kena belok, memang dah tak fungsi. Saya kata balik, dia orang balik. Balik sampai semua, dia wasiat. Dia kata ingat anak-anakku, kalau aku mati, ada satu tanah, aku dah wakaf. Hampa jangan tuntut, aku tak tukar nama lagi. Ada satu lagi tanah, aku dah wakaf. Hampa jangan tutup pula, yang ni tanah ini aku bagi dekat sekian-sekian. Yang ni tanah aku wakaf, rupanya dia tanah wakaf punya banyak. Dia tak habaq ke anak dia, cuma nama tak tukar. Dia kata jangan hampa tuntut tanah ini. Tanah ini aku telah serah untuk Allah dan Rasul. Ni esok nak mati ni, esok nak mati ni. Dia kata dalam bank ada 50 ribu. Orang hutang aku 300 ribu. Hampa tuntut, kalau tak tuntut aku halal. 300 ribu. Kalau saya aku tuntut sampai cubang tercin. 300 ribu lah. Aku halal nak kata. Ya Allah, dia wasiat. Tapi dia sihat, nampak sihat. Dia wasiat habis. Malam tu pukul 3 tuan-tuan, dia bangun nak solat tahajud. Dia jatuh tepi katil, meninggal. Meninggal. Bila meninggal, tuan-tuan, serangan jantung ni selalu muka hitam. Kan? Muka hitam. Ketika kami mandi jenazah dia, ya Allah, muka berseri tuan-tuan. Senyum ni. Dia wasiat apa? Kalau aku mati, semahyanglah jenazah aku di atas tanah yang aku wakaf. Rupanya kami buat mahat tafiz tuan-tuan. Jadi mayat dia dibawa ke mahat tafiz, disembahyangkan di mahat tafiz seperti wasiat. Dibawa ke kubur tuan-tuan, alhamdulillah dalam keadaan orang datang tanpa perlu duit. Orang datang tuan-tuan, orang kenang jasa dia, tanah-tanah wakaf ni orang makan datang. Ni dia pergi tak kembali, tapi dia wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal takwa. Dia ada bekal bang. Dia nak tanyalah abang, apa bekal kita tinggal bila kita pergi tak kembali? Cuba dulu. Ada tak tanah wakaf? Tak ada. Ada tak anak soleh yang boleh doa kita? Ada. Dia ada 9 orang anak. Dia nak abang 9 orang anak. Anak dia aksiden tuan-tuan, mati on the spot di Lunas. Orang kata Pak Ngah, anak Pak Ngah aksiden mati. Dia tak teriak. Dia kata apa? Anak tu Tuhan bagi pinjam, dia kata. Tuhan nak ambil, aku nak kata apa? Dia tak menangis. Ketika hari tuan-tuan esok dia nak mati, saya kata ke Pak Ngah, Pak Ngah jangan susah hati. Pak Ngah wakaf banyak, Pak Ngah bekal banyak. Dia teriak. Masa tu dia dah teriak. Punya kuat. Dia kata apa? Jangan kata macam tu Khairi. Aku tak cukup bekal lagi nak bawa bertemu Allah. Sedangkan tanah wakaf punya banyak, derma punya banyak. Dia teriak. Anak dia mati, dia tak menangis. Tapi bila kata Pak Ngah banyak bekal, dia menangis. Dia mati tuan-tuan, muka berseri, senyum, Masya Allah, putih wajahnya. Bang, apa yang kita bekal untuk kita pergi tak kembali? Cuba renung. Ada tak anak soleh? Anak dia 6 orang tuan-tuan hafal Quran. Jadi imam anak dia, Allahu Akbar, baca doa, anak sebab. Anak dia doa apa? Ya Allah, dah habis dan semayang, anak dia doa, Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'azzib hadzal mayit. Kemudian Allahumma anta rabbahu wa anta khalaqtahu wa anta hadaitahu lil Islam wa anta qabatta ru'ahu. Kemudian Allahumma faghfir lana wa lahu. Anak tu tambah, ya Allah, ayah kami ini nama Haji Osman Haji Syafi'i. Tempat yang kami semayang jenazah ayah kami ini ialah wakaf dia, ya Allah. Dia sebut, anak disebut. Dekat pokok tampang tu ada satu tanah. Tanah itu wakaf juga untuk ayah kami. Satu lagi dekat lahar itu pun wakaf ayah kami. Ayah kami hanya tinggalkan kami ilmu yang manfaat. Ya Allah, jika apa yang dia tinggal ini bekal untuk dia, ampunlah dosa ayah kami. Kami duduk di belakang tu semua menangis. Semua menangis. Anak doa macam tu. Saya nak tanya tuan-tuan, agak-agak kita mati, anak kita boleh doa ke tak? Boleh. Anak kita tuan-tuan, Quran tak boleh baca.
juta sembahyang jenazah pun tak tahu. Sedangkan sesiapa yang sembahyang jenazah dapat pahala 1 qirat. 1 qirat tu sebesar mana? Sahabat tanya, ya Rasulullah, berapakah 1 qirat ini? Sebesar Jabal Uhud. Jabal Uhud ini 7 kilometer panjangnya. Tapi ada orang tuan-tuan tak reti semayang jenazah. Bapak dia mati, dia semayang pun tidak. Duduk tepi pintu ya. Siap dah. Turun. Tuan-tuan bayang tengok, bang, mana bekal kita untuk akhirat? Kita pergi tak kembali dah bang. Tak kembali dah. Rumah kita tuan-tuan tinggal habis. Alhamdulillah, dulu saya datang tuan-tuan, masjid ni, tuan ni, kapet dulu warna hijau. Tapi dah tukar warna merah tuan-tuan. Sudah tukar kan? Alhamdulillah ada kipas. Kan? Alhamdulillah ada aircon belakang ni, sejuk, bagi aku sejuk, aku sejuk, hampa panas. Kan? Kalau boleh buat aircon bagi sejuk tuan-tuan. Sebab apa? Sini semua orang kaya tuan-tuan. Tapi aircon pun tak ada, aku berheran. Berapa kali, 2 kali mai dah baca khutbah itu. Tuan-tuan, alhamdulillah di sinilah saya baca khutbah. Saya parking tu, saya tengok BMW semua. Saya naik khutbah. Pengurusi kata, kipas ini harga dia 150,000. Satu lagi 50,000. Kita telah bayar 1 kipas. Tuan-tuan ingat tak saya main baca khutbah? Kemudian saya naik baca khutbah. Saya kata, tuan-tuan parking BMW, ada yang parking Mercedes mata belalang, tapi kipas pun tak sanggup bayar. Kutipan hari itu dapat 66,000. InsyaAllah. Tengok, kan 50,000 orang bagi dengan cek, 6,000 kutipan hari itu. Inilah bekal kita di akhirat. Inilah harta kita pergi tak kembali. Selagi mana tuan-tuan duduk sejuk, tidakkah dia dapat pahala? Sejuk tak? Sejuk kan? Tak sejuk tu dia tu orang pahala tu. Ini bekal kita bang, bekal kita. Sebab tu Nabi kata apa? Fa ayyul mu'minun al-aqyas. Siapa orang paling cerdik? Kita paling cerdik orang ada PhD. Doktor. Saya doktor juga, psikologi. Ini doktor usul fiqh. Kan kami orang cerdik doktor. Orang cerdik bukan doktor. Orang cerdik bukan UPSR 5A. Bukan SPM 10A. Tapi Nabi kata apa? Aksaruhum lil mauti zikra. Orang yang cerdik, orang yang banyak ingat mati. Duduk, ya Allah aku nak mati ya Allah. Bila ingat mati, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Paling baik bagi dia, dia perelok amalan dia. Bukan perbanyak, bukan wa aksaruhum perbanyak amalan, perelok amalan. Tuan-tuan, kita nak mati bang, bila nak mati, apa yang kita boleh bawa untuk bekal kita? Perelok amalan. Semayang biar bergelok, puasa biar bergelok, alhamdulillah. Haji biar bergelok, kan? Umrah biar bergelok. Sebab tu tuan-tuan, saya insya-Allah akan datang masjid ini. Saya nak bagi tahu, akan datang masjid ni. Panggil tak panggil pun aku nak datang. Saya nak buat kursus umrah percuma. Saya nak bawa ni tuan-tuan ni, duit banyak. Jom pergi umrah dengan saya. Kalau tuan-tuan nak tahu bagaimana pergi umrah dengan saya, tanya ada seorang nama Abang Razi. Kenapa Abang Razi? Tak nampak? Ni Abang Razi. Abang Razi pergi dengan saya. Tuan-tuan tengok sentuhan yang saya buat. Dengan Dr. Izhar berbeza. Pergi dengan aku. Tuan-tuan try pergi dengan saya tuan-tuan. Tuan-tuan akan menangis daripada tolak kapal terbang sampai balik. Dengan Ustaz lain sikit. Dia lain. Sebelum dia kutuk aku hentam dulu tuan-tuan. Kami selalu dalam forum. Tuan-tuan, sentuhan tu kita buat. Bila orang balik tuan-tuan, dia doa kita. Kalau nak pergi dengan Ustaz Abdullah Khairi, dia bagus. Tidakkah tu doa? Tidak. Kalau nak pergi dengan Ustaz Abdullah Khairi lah, seronok dengan dia. Tidakkah tu doa? Alhamdulillah ada yang balik, Ustaz, kami pergi umrah, tersentuh hati kami Ustaz. Ya Allah, kami nak buat benda baik Ustaz. Tidakkah itu satu pahala untuk saya? Kalaulah saya masuk syurga, saya akan tengok tuan-tuan. Yang duduk depan ni saya akan tarik dulu. Hak belakang tu lambat sikit lah, lepas tu duduk belakang. Tapi kalau tuan-tuan masuk syurga, bang, tengok kami 2 orang. No, Ustaz Abdullah Khairi, Dr. Ishaq pernah bagi kuliah dekat Masjid Al-Duan. Ya Allah, kami masuk syurga. Kami masuk pun kerana dengar forum dia. Ya Allah, bagi dia orang masuk syurga, ya Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa.
Bang, saya nak tanya, apakah yang kita boleh tolong untuk masuk syurga Allah? Di antaranya apa? Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dad. Perelok amalan. Tengok hari ni kita datang dengan kuliah. Dengan kuliah ni tuan-tuan, di antara bekal kita akhirat esok, pergi tak kembali dah. Lagi apa? Kita baca Quran, baca elok. Ada jemaah saya pergi tuan-tuan, timbalan pengarah. Dia pergi kat Masjid Madinah, dia pergi cari syekh untuk berbetul Fatihah. Dia kata, Ustaz, alhamdulillah jumpa dah Ustaz. Saya kata, buat apa? Pergi syekh berbetul Fatihah. Rupanya syekh yang dia pergi tu, syekh untuk budak-budak yang umurnya belum balik, budak-budak ya. Dia pergi, dia kata, malu lah Ustaz. Saya kata, malu macam mana? Aku baca lebih teruk daripada budak. Dia kata, malu. Tapi dia nak ngaji tuan-tuan, dia perelok. Akhirnya 2-3 kali baca, syekh tu kata, kuais. Dia kata, bagus. Tidakkah itu bekal kita akhirat? Walaupun tim mengarah-mengarah, dia betul Fatihah. Bang, perelok amalan. Kemudian apa? Ulaika ikal akhir. Itulah orang yang paling cerdik. Sebab itu tuan-tuan, alhamdulillah ada orang tuan-tuan, dia sanggup datang daripada jauh. Saya nak tanya tadi, siapa yang bukan daripada Ulu Kelang? Cuba angkat tangan. Semua bukan. Alhamdulillah tuan-tuan. Siapa Ulu Kelang? Bukan juga. Alhamdulillah tuan-tuan datang hari ni. Bang, niat dalam hati, ya Allah, aku nak dapat sesuatu ya Allah. Kita akan dapat sesuatu. Tuan-tuan nak sesuatu dah? Kalau nak, selepas ini, selepas daripada Dr. Izhar, sambung program seterusnya. Saya persilakan Dr. Izhar, sambung. Cukup dia tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat saya Ustaz Abdullah Khairi, pengurusi masjid, AJK muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita dapat bersama-sama berkongsi ilmu, saling ingat memperingati antara satu sama lain. Seperti mana firman Allah dalam Al-Quran, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang bermaksud kullu man 'alaiha fan, setiap di muka bumi ini tiada seorang pun yang akan kekal. Setiap makhluk di muka bumi ini tiada yang akan kekal. Semuanya akan mati dan akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tinggal, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya teruskan, ada pengumuman kereta WB 3042H, lampu tidak dimatikan. Mengacau betul benda ni. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, kalau Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini, tidak ada makhluk yang akan kekal, maknanya kita akan mati. Kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Ustaz Abdullah Khairi tadi dia sebut, dia baca al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Bila kita tahu kita nak mati, tuan-tuan dan puan, kita akan buat sesuatu yang akan memberi manfaat setelah kita mati.
Tuan-tuan, bila kita mati, kereta kita tak bawa. Saya tengok arwah ayah. Arwah ayah saya, tuan-tuan, puan. Allahumma salli ala Muhammad. Saya ni belajar sampai darjah 3, tuan-tuan. Arwah ayah saya seorang anak yang begitu taat pada mak dan ayah. Dia graduate daripada Fakulti Ekonomi UKM dan bekerja sebagai pegawai kastam di Raja Malaysia. Ketika dia bertugas di Malaysia, di Kuala Lumpur, dia hantar saya sekolah agama, sekolah Cina dekat Bangsa. Saya memberontak. Saya kata, kenapa kawan-kawan lain semua sekolah Melayu, saya sekolah Cina? Saya tak suka sekolah Cina. Ayah saya pegang kepala saya. Masa tu saya tahu arwah ayah. Dia tahu saya tak reti nak tulis bahasa Cina. Dia yang tuliskan. Punya bersungguhnya dia nak bagi anak dia boleh cakap bahasa Cina. Biar satu hari dia kata, papa nak wakil kepada PBB untuk menyelamatkan dunia daripada perbalahan. Tuan-tuan dan puan, sampai darjah 3 dia dipindahkan ke Kelantan. Bila pindah ke Kelantan, tuan-tuan dan puan, hari pertama dia sampai di Kelantan, dia semayang di Masjid Tok Guru pada tahun 1988 atau 89. Dan ketika tu Tok Guru, kalau tak silap saya, masa tu dah jadi Menteri Besar. Dekat nak jadi Menteri Besar ataupun dah jadi Menteri Besar. Tok Guru bagi tazkirah. Antara ayat yang ayah saya baca, kullu man 'alaiha fan. Tok Guru baca dalam masjid. Setiap daripada kamu semuanya akan mati. Maka persediaan kamu tak lain dan tak bukan, pastikan anak-anak kamu itu anak-anak yang tahu akan erti Al-Quran. Maka ayah saya dengar, tuan-tuan dan puan, dia pulang ke rumah, dia berhentikan saya daripada sekolah Chonghua di Kelantan. Mak saya menangis. Sedangkan masa tu, tuan-tuan dan puan, bapa saudara saya profesor matematik dekat sebuah universiti. Semua terkejut sebab anak diberhentikan. Nak sekolah, nak jadi apa ni? Semua. Nenek saya menangis, atuk saya menangis, mak saya menangis. Apa nak jadi? Datang salah seorang bapa saudara, tanya, kalau kamu dah sekolah macam ni, ngapa Quran kamu nak jadi apa? Boleh ke kamu beli basikal nanti? Nak cerita bagi, risaunya mereka, takut saya tak boleh nak hidup dekat dunia ni. Ayah saya tertekan. Dia hantar hafal Quran. Sebelum saya bertolak sampai dekat sekolah agama, tempat hafal Quran dekat Kelantan, dia pegang dan dia peluk. Dia kata, papa tak ada apa yang papa nak tinggalkan. Harta tak banyak, tapi papa nak anak papa boleh ngapal Quran, dan di akhirat nanti Allah akan bantu papa. Allah akan bantu anak papa. Sebab ini janji Allah dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Tuan-tuan dan puan, bila anak-anak semuanya dihantar hafal Quran, daripada 11 orang, 8 orang daripada kami hafaz Quran. Dalam 8 orang yang hafaz Quran itu, yang jadi ustaz saya seorang je. Saya pun tak tahu macam mana saya boleh jadi seorang pensyarah dekat universiti. Saya pun tak tahu macam mana saya boleh ada masters dalam bidang politik Islam. Saya pun tak tahu macam mana saya buat PhD dalam bidang fiqh, fatwa kepenggunaan semasa, berkaitan fiqh, biotek, berkaitan sains dengan fiqh. Saya pun tak tahu. Inilah jalan yang Allah tentukan. Manakala adik-adik saya yang lain ada yang jadi engineer oil and gas, baru habis belajar, hafaz Quran, dan juga lepasan daripada universiti ambil engineering. Seorang lagi jadi polis, bahagian siasatan jenayah.
Tak ada seorang pun jadi ustaz. Tapi nak cerita, Al-Quran itu boleh membawa kepada kebahagiaan. Tuan-tuan dan puan, paling menarik sekali apabila ayah saya meninggal dunia. Kami amat terkejut sebab dia meninggal mengejut. Tuan-tuan dan puan, dia pencen umur 60, 3 bulan selepas itu dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi seakan-akan dia tahu yang dia akan pergi. Dia berpegang dengan kata-kata Allah, "Aktsiru min dzikri hadimil lazzat," kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan ingat mati. Bila saya jumpa ayah dekat Kuala Lumpur, dia kata, "Papa nak pergi dah." Saya kata, "Papa sihat lagi, tunggu. Nanti nak pergi, kita pergi umrah sama-sama." Tuan-tuan dan puan, setiap malam dia bangun pukul 2 pagi, bertahajud sampai pagi. 3 bulan tuan-tuan dan puan, non-stop. Mak saya kata seakan-akan dia tahu dia akan pergi. Ketika dia meninggal malam itu, dia sudah bersedia untuk solat tahajud. Sudah berwuduk, buang air besar, buang air kecil, ambil wuduk, nak dia semayang 2 rakaat dan jatuh dekat tempat atas sejadah yang dia solat. Tuan-tuan dan puan, kami rasa bangga sebab anak-anak, semua anak-anak itu, yang anak-anak beliau dapat solatkan, dapat mandikan, dapat selesaikan jenazah. Sebab itulah salah satu daripada anugerah Allah kepada dia. Tuan-tuan dan puan, itulah yang Nabi SAW pesan kepada kita. Bersedialah dengan nikmat-nikmat yang Allah bagi. Yang Allah kata, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut." Gunakanlah segala nikmat yang kita ada untuk berdepan dengan saat-saat kematian. Jangan dekat-dekat nak mati baru kita kata, "Ya Allah, anak aku tak boleh baca Quran. Ya Allah, duit aku banyak lagi, kalau boleh nak derma buat masjid." Tuan-tuan, masa itu dah tidak ada la yanfa'u malu wala banun. Masa itu tuan-tuan, harta dah tak berfaedah, anak-anak dah tak berfaedah. Maka benar kata apa yang Ustaz Abdullah Khairi sebut tadi. Sekarang duit kita ada, gunakanlah duit kita ini tuan-tuan. Ni sekarang ni kipas sedang berpusing, menyejukkan semua jemaah yang ada. Tuan-tuan, berapa banyak pahala dapat kepada orang yang infak. Kalau ada 50,000, kasih 50,000, itulah yang akan sampai kepada beliau sehinggalah mereka mati. Tuan-tuan dan puan, inilah bekalan hingga ke akhir hayat. Tak ada lagi saham yang terbaik. Maka tuan-tuan dan puan, inilah persediaan kita. Maka itu sebabnya para ulama dia jelaskan, bila kita dah tahu kita akan pergi, kita akan mati, lakukanlah beberapa persediaan. Antara persediaan yang disebut oleh para ulama, antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, sebelum kita meninggal dunia, dan kita bukan kata orang tua saja mati. Jangan kata, "Oh, nanti Ustaz Abdullah mati dulu, saya mati lewat." Tidak. Walaupun hakikat memang dia mati dulu sebab dia tua, 47 dah ni, saya muda lagi, tapi tak mustahil saya mati dulu. Sebab mati ni dia tidak ada limit. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal dia tak bagi tahu, "Bang, kamu nak mati dah bang, malaikat maut datang." Kejut. Tak ada, dia tak bagi pun. Bagi tahu kat kita, kalau bagi tahu sukalah tuan-tuan. Kalau Allah kata memang kami akan bagi tahu seminggu sebelum mati. Oh, semua dalam masjid ni semua nak mati dah ke dah? Tanya, "Ustaz Allah, bila nak mati?" "Esok." Kalau kat Mekah tengah tawaf tu, kita tengah sembang, "Rabbana atina fid dunya hasanah," bila mati sembang. Dia pun jawab, "Nak mati 4.5, nak sikit lagi setengah jam. Tawaf, tak mau berhenti tawaf. Kalau boleh nak mati tengah tawaf." Satu hal pula Arab Saudi nak kena sediakan kubur banyak-banyak. Itu sebab Allah tak bagi tahu, biar mati mengejut. Bila kita tak tahu bila kita mati tuan-tuan dan puan, maka kita kena ada persediaan. Macam minyak lah, macam kita punya kereta, dia punya metal rosak tuan-tuan. Metal rosak lah, pantang jumpa Petronas masuk, bubuh minyak. Pantang jumpa Shell, bubuh minyak. Bubuh je kerja. Kenapa bubuh? Takut mati tengah jalan kereta ni. Tahu pula kau. Dah kalau kita mati macam mana? Mati tengah jalan. Berapa ramai sahabat-sahabat kita tuan-tuan dan puan,
On the way nak pergi ceramah, meninggal dalam kereta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dekat Kelang, seorang imam tuan-tuan, bawa motor nak pergi semayang maghrib jadi imam. Dia terlambat hari tu. Ambil wuduk siap-siap, bawa motor, naik motor Honda Kak, tak perasan ada lori kat depan. Lori berhenti mengejut, dia langgar belakang lori, jatuh meninggal dunia terus tuan-tuan dan puan. Ada orang kata, ya Allah, teruknya tu imam, mati kena dia langgar. Lori sampah. Ya Allah, ini masalah orang Melayu ni. Dia tengok mati kenapa? Mati langgar apa? Jangan tengok mati langgar apa, tengok dia nak pergi mana. Kalau dia mati, dia nak on the way nak pergi buat maksiat, itu adalah benda yang tak baik. Tapi sekarang tuan-tuan, on the way nak pergi masjid, on the way nak jadi imam, tuan-tuan dan puan, betapa mulianya hamba Allah itu. Ada orang mati tengah minum arak. Kalau kita baca dalam Metro satu hari dulu, saya baca dalam Metro ni, kalau tuan-tuan bagus juga baca. Dia banyak benda pelik-pelik. Suami kena kerak sebas. Kena baca tu. Saya fix masa, jadi saya suka baca benda-benda tu, dapat idea banyak nak menulis. Seorang pasangan, sepasang lelaki perempuan, belum kahwin lagi, mati sedang berzina di dalam garaj kereta. Dalam garaj kereta. Buka aircon, tengah sedap duk berzina, aircon keluar racun, mati kedua-duanya tuan-tuan dan puan. Mati su'ul khatimah. Maka kita sekarang pilihlah macam mana kita nak mati, bagaimana. An-nas yamutun ala ma yuhibbun. Manusia akan mati ikut apa yang dia suka. Ada orang dia mati, dia suka main basikal, dia mati dengan basikal. Suka sangat basikal, maka dengan basikal lah Allah ambil dia. Mungkin begitu. Selalunya begitu. Orang yang suka main macam apa? Steve yang main apa? Ular tak? Ular, buaya. Dia nampak buaya, dia kejar buaya. Selalu buaya kejar kita. Dia kejar buaya. Tengok tuan-tuan dan puan, akhirnya mati dengan binatang buas. Raja ular satu ketika dulu, Malaysia, raja ular tedung, dia cium ular tedung cium dia. Saya tak berani dengan ular ni, minta maaf tuan-tuan. Nampak ular, saya akan lari dulu lagi. Katakan ada ular, tuan-tuan dah nampak saya hilang terus. Kata masuk ular dalam ni, saya takut sungguh dengan ular. Katakanlah ular, saya takut dengan ular, maka tuan-tuan dan puan, orang tu dia sayang ular, dia cium ular, dia cinta kepada ular, akhirnya ular tu patuh dia. Mati dekat tempat dia bermain ular. Ada orang dia suka bertahajud, mati dalam keadaan bertahajud. Maka tu sebabnya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia kata buatlah persediaan untuk bertemu dengan saat-saat kematian. Antaranya akthiru min qiraatil Quran, perbanyakkanlah membaca Al-Quranul Karim. Allahumma salli ala Muhammad. Quran ni tuan-tuan, kita macam-macam cara boleh baca Quran. Kita baca dalam kereta boleh, baca dalam masjid boleh. Sekarang ni dalam iPhone, iPad, semua ada Al-Quran. Orang duk tanya, ustaz, boleh tak saya baca Quran daripada apa? iPhone saya ni? Kata bacalah, baguslah kalau begitu, banyak kegunaannya. Perlu tak wudu? Wudu pula. Saya kata tak payah wudu, sebab kita pegang iPhone, kita bukan pegang Quran. Dalam mazhab Syafi'i, kalau tak ada wudu tak boleh pegang Quran. Maka tak ada masalah, sebab kita bukan pegang Quran, kita pegang iPhone, baca je lah. Oh ustaz, habis kalau kita masuk bilik air boleh tak kita buat ringtone? Ringtone sikit masalah. Ringtone kita tak bagilah. Sebab apa? Ramai para ulama kata makruh letak ringtone, bukan haram lagi, makruh dulu. Makruh sebab takut khawatir tak sempat nak tutup. Kita letak Yasin, sayang telefon kata contoh. Katakanlah kalau luar ni tak apa, kita boleh jawab. Kalau dalam bilik air, dalam tandas sebagai contoh, dia gantung. Kalau orang lelaki gantung seluar kat situ, orang perempuan gantung handbag dekat situ. Tengah keluar tahi pertama, bayangkan, baru nak keluar Yasin, tahi nak keluar, tu Yasin pula. Orang sebelah, woi, tu jadi makruh tu. Sebab takut khawatir ia akan menampakkan bahawa tak cantiknya Al-Quran dibaca di dalam tandas. Tuan-tuan perempuan, cuma kalau katakan ada orang tanya, ustaz boleh tak kalau terkeluar,
Jenis orang baca Quran kuat sangat tuan-tuan. Kadang-kadang dia bila terkeluar ni, dia biasa dengan zikir, dia mudah sangat terkeluar di zikir. Contoh, time sembelih. Time sembelih. Keluar. Allahu Akbar. Tarik terkeluar. Boleh tak sebut itu? Tak ada masalah sebab dia bukan sengaja. Dia sakit terkeluar, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan perempuan, baca Quran itu di mana-mana. Orang baca Quran tuan-tuan perempuan, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran akan membawa kepada kebahagiaan. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, perbanyakkanlah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ni tuan-tuan, kita boleh buat macam-macam cara. Ada yang nak gunakan zikir dengan jari-jari, ada yang nak gunakan dengan tasbih. Gunakanlah, tak salah. Ada orang kata, ustaz, kalau guna tasbih itu kan bid'ah, Nabi tak guna. Yelah, janganlah kamu kata ambil tasbih sebiji sama besar. Ni apa benda ni? Bukan tasbih. Oh, nampak macam tasbih ni. Tasbih besar ni, kenapa buat gitu? Oh, saya pakai tasbih ni sebab ni kayu ataupun batu ni, batu daripada zaman Nabi. Oh, Nabi pakai batu ni. Itu jadi bid'ah. Tapi kalau kita kata saya pakai untuk mengingatkan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, pegang tasbih itu nak buat maksiat, tak tergamuk. Kita duduk dalam kapal terbang, pramugari lalu. Cantik pramugari kata macam itu. Tak, pramugari ni bila nak pakai tudung hang kena pergi ceramah kat emas sekali lah. Dia kos dia pensan berapa tu. Tak lah. Tadi saya naik kapal terbang daripada Singapura sampai, yelah dia nak bagi makan. Dia tahu kita ustaz nak tarik, dia buat. Saya terima je. Ya, takkan nak tutup mata, dia dah layan. Dia dah layan. Ustaz nak tarik? Ya, saya nak tarik. Dia letak tarik. Kata, jangan manis sangat. Ya, saya tahu sebab ustaz dah manis. Oh, dia kata gitu. Terasa hati saya. Saya kata, kenapa cakap macam tu? Lepas tu, tuan-tuan perempuan, dia pun bagi sediakan air. Masa dia tu, dia rupanya kepada Bang Mas ni yang ada yang lama sikit. Dia nak keluar masa dia orang nak apa? Dia nak tunjukkan macam mana cara pakai baju keselamatan. Sebenarnya baju keselamatan ni bagus, kita tahu, tapi sebenarnya tak memberi manfaat pun. Kalau dah jatuh tu sebab pakai juga. Yang penting baca Quran, yang penting zikir, ingat pada Allah Taala. Itu yang selamatkan kita untuk di akhirat kelak. Jadi dia nak bukakan skrin tu, dia kena tekan. Dia kena tekan sebab benda tu dah lama sangat kapal terbang Mas ni. Dia tekan tak keluar. Ustaz tak keluar, Ustaz. Sorry Ustaz, saya depan. Dia kat depan saya ni, seat nombor 1. Saya nak tolong pun tak tergamuk. Dia dekat sangat. Saya kata, jaga-jaga, saya ada wuduk, saya nak sembahyang duha ni. Ya, saya tahu Ustaz, saya nak keluarkan besi ni. Lepas keluar, besar gitu. Baru terkeluar dia punya skrin. Bayangkan tuan-tuan, dia dengan pakaiannya terbelah sana, terbelah sini, takut tuan-tuan. Saya tak tengok, tertengok je. Astagfirullah, dia tarik mata gitu. Aduh, macam mana? Jadi tuan-tuan perempuan, bayangkan, itu pun menyebabkan kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Kita nak tengok, kalau kita pegang tasbih, takkan nak tengok, Masya Allah, Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Karim. Tak ada tuan-tuan. Kita terus larikan mata kita. Fa'alaikan nazarah. Nabi kata boleh tengok sekali. Kalau terdetek lari tu. Saya macam itulah. Astaghfirullahalazim. Dia panggil Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim selalu. Sementara dia orang nak pakai tudung ni, terpaksa sabarlah. Takkan nak naik kereta, tak larat saya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan perempuan, bayangkan, dengan ada tasbih takkan kita nak buat maksiat. Kecuali orang Arab. Orang Arab memang, masa saya belajar ke Arab tu, Arab dia pegang tasbih ni, dia tasbih laju. Tapi bila dengar lagu Arab, nari bingga malu tu, orang Melayu kita tengok, Masya Allah, macam tu cara zikir dia. Tu bukan zikir, tu lagu Arab, lagu cinta. Orang Melayu ni nampak orang pakai jubah alim terus. Dia bukan orang alim, dia tu bawa je, jaga pintu je. Jaga pintu pakai jubah. Kita kat sini tak ada, dia pakai baju dia tu. Jadi tuan-tuan perempuan, zikir tu sangat penting. Buatlah dengan apa cara, pakai tasbih boleh, cuma jangan ada perasaan riak dan takbur. Tambah sekarang ni ada yang pakai nombor pula, numbering. Tak, tahu ada nombor berapa dah. Jadi kalau nak buat, bacalah, nak guna-guna, tapi janganlah menunjukkan orang. Tasbih tak. Ustaz, berapa nombor? Lama, makin jauh, nampak tak berapa tu? 3,000. Selalunya 5,000. Habislah haba'an mansura. Zikir nak tunjuk ke orang, haba'an mansura, sia-sia. Jadi buat sesuatu kerana Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berzikir nak menunjuk pada orang. Kalau katakan ada orang terdampak, tutup.
Tak ada masalah. Ada orang dia tak payah pun pada tasbih, tak payah pada nombor ring tu, dia hanya menyebut kata nama-nama Allah di mana-mana dia buat. Tuan-tuan dan puan, apa salahnya kalau kita nak naik kereta Allahumma salli ala Muhammad. Naik kereta Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Itu sangat penting. Kalau mak bapak buat, anak-anak ikut, tuan-tuan dan puan. Saya alhamdulillah saya cuba amal benda ni. Saya tak nak jadi manusia yang Allah sebut dalam Al-Quran, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu cakap tapi kamu tak buat? Kata Allah Taala. Oh, cukup takut tuan-tuan. Kami ni antara yang mula-mula masuk neraka silap air bulan. Takut tuan-tuan sebab saya ada ilmu, Ustaz Abdul Khairi ada ilmu. Silap air bulan kami dulu masuk neraka. Jangan main-main. Jangan dia ingat, oh ustaz-ustaz masuk syurga dulu. Tak, kalau silap hari bulan kami dulu selamat. Duduk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, minta jauh, minta ampun tuan-tuan dan puan. Tak nak. Tapi kalau Ustaz Abdul Khairi nak try boleh. Tak nak tuan, tak ada orang kata nak try masuk neraka, tak ada. Sebab duduk dalam neraka ni sangat panas. Litaghina ma'aba, labithina fiha ahqaba. Duduk dalam neraka sangat panas. Di makanannya api neraka, api, minumannya api, semuanya api tuan-tuan dan puan. Siapa nak masuk? Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Jadi semua ini perlu diambil perhatian. Jangan kita mudah-mudah nak buat sesuatu yang merugikan kita dunia dan juga di akhirat. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Jadi zikir itu antara amalan yang perlu kita lakukan. Jangan sekali-kali kita buat sesuatu yang merugikan kita. Jadi perbanyakkan zikir. Zikir salah satu daripada amalan yang disuruh oleh Ibn Qayyim rahimahullah. Manakala yang ketiga tuan-tuan dan puan, apakah persediaan kita untuk bertemu dengan saat kematian? Tak lain dan tak bukan kita bertemu selepas ini. Halo. Tuan-tuan yang dikasihi, alhamdulillah, itu kupasan Dr. Ishak. 5 perkara. Dikatakan 5 perkara itu mematikan dan 5 perkara menjadi ubat. Apakah 5 perkara yang mematikan? Pertama, dia kata dunia ini mematikan. Dunia ni tuan-tuan mematikan, tapi ubatnya ialah zuhud. Apa maksud zuhud? Ada orang kata zuhud bila jalan tunduk, zuhud. Itu bukan zuhud, itu namanya mangkuk ayun. Zuhud ni maksud dia apa? Dunia tu dia gunakan untuk akhirat. Mazra'atul lil akhirah, sebagai jambatan. Dia ada kereta, kereta dia datang rumah Allah, itu zuhud lah. Kereta dia mampu beli Mercedes, beli Mercedes lah. Mercedes kan? Nampak? Mercedes rumah Allah. Aku Camry lah, jangan Camry lah. Boleh datang rumah Allah. Ada orang, Allah Ustaz, saya KI 20 ya. Kan? KI 20 tak datang rumah Allah. Ini bukan zuhud namanya. Kan? Ada orang dia bawa rumah Allah, datang kuliah, datang mengaji. Dia mampu. Alhamdulillah. Tapi ada orang tuan-tuan, saya cerita, saya pergi Palestin baru ni. Dia pakai baju simple ya. Kita sebut biar benda yang baik ni biar orang tahu. Ini dipancar seluruh Malaysia tuan-tuan, satu dunia, melalui YouTube. Tuan-tuan jangan susah hati, YouTube keluar satu dunia. Saya pergi tuan-tuan, ada seorang tu pakai baju simple lah. Baju tu RM50 lebih, saya tahulah, sebab saya duk beli baju tu. Dia dengan anak dia, isteri dia. Dia pergi Palestin. Dia pergi tuan-tuan, masuk daripada Jordan, terus ke bawah sampai Nazaret, tempat Nabi Yahya memandikan Nabi Isa. Kemudian pergi Ramallah, terus pergi ke Tel Aviv. Kami 4 hari aja. Dia semua. Dia orang beritahu, Ustaz, yang duduk depan tu Datuk Ali. Saya sebut Datuk Ali. Betul ke Datuk? Nampak simple lah. Ustaz, rumah dia 14 juta. Tuan-tuan, rumah kita 100,000 belagak nak mampu. Masjid pun tak datang. Rumah dia 14 juta. Biar Datuk Ali dengar. Meja makan dia 300,000. Yang ni RM69. Tesco. Sama dengan rumah saya. Meja makan 300,000. Rumah dia banyak bilik. Nak jumpa dengan pembantu rumah kena pakai telefon. Cari tak jumpa. Isteri dia kadang-kadang kena pakai telefon, kena bawa telefon. Punya dahsyatnya.
Dia pergi tuan-tuan, dia bawa cash 32 US dollar. 32,000 US dollar. Tuan-tuan kali berapa? Kali 4 lah. 140,000. Dia bagi ke anak Palestin. Masya Allah. Dalam hati, lepaslah kat aku sikit menjadilah kan. Dia tak bagi, dia bagi semua. Dia bagi ni. Tengok, saya tengok, ya Allah. Bukan sikit tuan-tuan, dolar. 32,000 dolar. Kami pergi tempat satu anak yatim. Anak yatim Palestin ni hebat. Dia orang beratur semua. Saya keluarkan coklat tuan-tuan, bagi 2. Anak Palestin ni ambil. Khalas. Kata, sudah. Hadza li akhi. Yang satu ni untuk kawan aku. Saya bagi 2. Dia kata satu cukup, satu lagi kawan aku. Tuan-tuan, sedangkan 2 ni untuk dia, 2 ni kawan dia pula. Tapi dia tak nak ambil. Satu lagi kawan aku, sebab aku dah dapat satu. Saya kata, ya Allah, kami bagi sebungkus ni. Dia tak mau ambil, tak banyak. Dia tak banyak, kecil dia tak bagi lagi. Masya Allah. Saya bukan mahat tafi juga. Orang bagi 2 coklat, dia buat apa? Dia buat, ada lagi tak? Allahu Akbar. Tu orang Palestin tuan-tuan dididik. Kami pergi Hebron, yang ni paling teruk. Sebab tu tuan-tuan kena pergi tengok tempat ni. Kami pergi Hebron tuan-tuan. Dia orang bagi tahu, jangan bagi apa dekat budak Palestin. Saya pun heran, kenapa? Rupa-rupanya tuan-tuan, bila kami naik bas, mereka tahan bas budak-budak. Tak bagi kami jalan. Kalau saya kata, apa yang ada keluarkan bagi. Bagi tuan-tuan kacang, dapat berebut, bertumbuk depan bas. Berebut nak makan kacang. Saya naik, saya beritahu sekilas, tuan-tuan tengok, kita makan pun lebih. Dia orang dapat kacang berebut. Menangis satu bas. Tuan-tuan, zuhud ada harta, ingat Allah bang. Itu tanda zuhud. Kita ada rumah kita. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Pulau Pinang, tuan-tuan tanya Haji Musni. Haji Musni, dia beli rumah, dia wakaf. Dia beli rumah, dia wakaf. Untuk Mahat Tafiz. Di antara dari Seberang Jaya, di Kepala Batas, Tasik Gulugon. Dia wakaf semua. Allahu Akbar, hebat orang ni. Orang tu simple lah, tapi jutawan. Bang, duit banyak, ingat Allah, itu zuhud. Ini kadang-kadang Allahu Akbar, zuhud. Dia duit pun tak ada. Zuhud. Zuhud apa? Tu kedekut. Kan? Duit ada. Tabung masjid masuk, tarik, bubuh. Bubuh tuan-tuan, Allahu Akbar. Dia tengok-tengok, RM50. Ada orang hisap rokok tuan-tuan, sehari sekotak. Lah, rokok akan naik sebab GST naik. Tak boleh sebut tuan-tuan, bahaya, kena tangkap. Ya, rokok akan naik, tuan-tuan beli rokok. Rokok satu kotak RM10. Datang masjid tuan-tuan, seminggu tuan-tuan hisap rokok hampir RM70. Datang rumah Allah, bubuh RM1 dah. Kedekut sungguh lah. Kan? Apa salahnya bubuh RM50? Betul tak? Ada orang bubuh pun tidak. Tabung lalu, pejam mata siap. Lepas dah. Bang, zuhud ingat Allah. Duit yang kita guna untuk mazratul akhirah, tanda zuhud. Baju boleh beli elok. Beli elok, tak salah, tak salah. Datang rumah Allah, baju elok. Tengok, ni. Mahal. Ku murah ya. Haramain. Yang ni haram jadah. Belum dia hantar aku kontam dulu. Round kedua kerja aku kena teruk dia. Ya. Ni Haramain 60 lah. 60. Murah pun 55 tu kan. Apa salahnya dia pakai baju, dia datang rumah Allah. Ini dah zuhud. Makin dah. Kan? Apa salahnya? Tengok abang kita zuhud. Relax kan tengok. Seluar jeans, baju t-shirt. Itu anak muda, style baru. Nampak? Dulu mana ada anak muda datang rumah Allah? Betul tak? Sekarang Alhamdulillah tengok, anak muda ramai. Saya tak nampak semua tua. Semua muda. Alhamdulillah tuan-tuan. Dia orang datang macam ni. Dia kata, apa datang? Tengok pakai t-shirt. Bang, ini tanda zuhud. Baju dia pergi kerja, baju ini datang rumah Allah. Hebat tak? Mandi. Mandi dah. Alhamdulillah, itu tanda zuhud dia dah. Kita pergi kerja dengan baju tu. Kita datang rumah Allah macam tu. Wahai anak muda, ini zuhud. Ini pergi kerja, hebat. Datang rumah Allah, seluar spender pun tak pakai. Pakai tak? Tak pakai. Tak pakai. Oh betul. Abang,
Pergi kerja pakai spender, datang rumah Allah tak pakai. Kenapa? Selesa. Apa salahnya pakai smart ni dia? Tuan-tuan tengok pergi Turki. Dia orang semayang pakai tie. Pakai tie. Pakai tie, spender tak pakai. Sama panjang lah tuan-tuan. Aku mampu dah tuan-tuan. Bang, tanda zuhud bang. Zuhud ni kita ingat Allah. Kan? Kita ada rumah ingat Allah. Kita ada isteri ingat Allah. Ada anak ingat Allah. Bawa datang rumah Allah. Isteri datang bawa rumah Allah. Allah Akbar. Lagi apa? Mematikan. Harta kamu mematikan. Tapi ubatnya ialah zakat dan sedekah. Saya datang sini tuan-tuan daripada Pulau Pinang. Bertolak tadi pukul 12. Saya tak laju tuan-tuan, 18 ya. Tak tahulah, 18 nak sampai sini. 6.30 ni sampai. Tak berhenti terus. Isteri saya tidur. Kata, letih bang, tak apalah aku bawa. Sebelum pukul 12, ada seorang hamba Allah datang. Bawa duit makcik ni. Ustaz, saya nak bagi duit ni 6,000 lebih. Saya kata, duit ni untuk apa? Ini fidyah suami saya tinggal puasa. Saya kata, saya tak layak terima. Dia ingat ustaz ni apa saja duit terima. Saya kata, saya tak layak terima. Ustaz ni duit ustaz, tanya apa? Fidyatun ta'amun miskin. Fidyah ni untuk orang miskin. Anak murid saya bukan orang miskin. Anak murid saya orang kaya. Cuma ada 5-7 orang anak yatim. Tu semua disponsor dah. Kalau boleh bagi makan orang miskin. Ustaz ni duit ni. Duit dah duit, saya kata. Aku tak mau terima. Dia kata, saya tak pernah jumpa ada orang tak mau terima duit. Saya kata, bang, makcik, kita nak bagi pun biar salonnya betul. Ni, sebelum saya tolak ke Palestin, ada orang main, tulis cek 60,000. Saya tanya dia, abang duit ni dari mana? Ustaz, ambil sudah. Saya tanya, duit dari mana? Ambil sudah. Cakap betul-betul. Ustaz, ni interest bank. Interest bank. Saya kata 60,000. Ambil balik, aku tak mau. Ustaz, 60,000 Ustaz. Apa ni ingat aku mata duit dah. Tak mau, ambil balik. Ustaz, buat apa? Saya tak mau. Biar sedikit pun tak apa, halal ma'atafi saya akan terbangun sampailah saya mati, dan setelah itu akan dibangun semula oleh orang lain. Campur 60,000 ni, tengoklah setahun dia tutup ma'atafi saya. Ambil balik, saya tak mau, saya kata. Senyap dah. Ustaz ni duit 60,000. Dalam hati 60,000. Tapi aku tak terima. 60,000. 60,000 mah. Macam tak ada bang. Tak ada, saya cek betul-betulnya. Hang bagi interest, tak ada terima dah. Duit nak bagi elok-elok, bagi elok-elok lah bang. Maaf tapi saya tuan-tuan, dia orang bawa makanan yang mana? Yang buat kenduri. Yang dah habis dah. Orang utara kata kemaruk. Bang Razi tahu no? Kemaruk ni hak yang dah tak habis dah tu. Dia punya gulai dah timbul tu, buih dah. Ustaz bagi makan, saya ambil semua, saya buang. Saya kata hampa nak bagi Mahat Tafiz makan untuk pelajar-pelajar hafal Quran, yang benda yang hampa tak nak makan bagi kat kami. Yang ni layak untuk Mahat Tafiz makan, ambil balik, aku buang semua. Nak bagi yang pukul 12 tengah hari tu, orang sedap makan, tu bagi kat kami. Nanti kamu nak. Tuan-tuan, harta kita mematikan, zakat kita, sedekah kita menghidupkan kita. Bang, ada orang sanggup wakaf hampir 5 ekar tanah untuk Mahat Tafiz. Allahu Akbar. Bila tanya dia, kenapa wakaf ini? Kalau aku tinggal, anak aku akan berebut, dia kata. Mungkin tak ingat aku. Tapi mereka hafal Quran. Selagi mana ada Mahat Tafiz ini, aku senang dalam alam barzah. Harta kita mematikan, tetapi sedekah dan zakat kita menghidupkan. Seperti saya sebut tadi ni, kipas lubang. Dua pusing ni. Bukan senang kipas ni nak dimatikan. Sebab motor dia mahal. 50,000. Orang bagi cek 50,000 bang. Kita nak keluar 50 sen pun kedekut. Allahu Akbar. 50,000. Allah. Sebab tu tuan-tuan, lagi apa? Mematikan. Ucapan ini mematikan manusia. Tetapi seperti kata Dr. Izhar, zikrullah itu menghidupkan kita. Apa zikrullah yang terbaik? Tuan-tuan, tengok lepas sembahyang kita selalu sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Tuan-tuan, Dr. Aib kata, sesiapa yang berzikir ini 100 kali pagi, 100 kali petang, Allah bagi dekat dia 4 keistimewaan. Bang, pagi-pagi bang, zikirlah. Ini menghidupkan kita bang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebut tak? Sebutlah. Kalau tak boleh 100, 10. Kalau tak boleh 10, 3 kali. Apa dia? Kata Dr. Ain, pertama, siapa yang sebut zikir ini, kalau 100 kali, Allah bagi 100 kebaikan pada hari itu. Kebaikan macam mana? Wah, rezeki. Kita tak bergaduh dengan bini, dan anak kita hormat kita, kita berjalan elok aja, tak ada masalah. Di pejabat kita tak tension, itu kebaikan Tuhan bagi. Lagi apa? Allah angkat 100 kejahatan yang akan timpa kita. Kita bawa motor, orang nak langgar kita, boom, motor kita hancur, kita turun relax kan? Relax aja. Sebab tu orang accident ni jaga tuan-tuan. Kadang-kadang membawa berita yang tak betul. Sebab pernah berlaku tuan-tuan, boom, saya accident, kereta saya tuan-tuan terpusing, hancur. Saya keluar aja relax, alhamdulillah selamat. Orang datang tak jumpa saya, dia orang pun tanya, tak kenal ni yang accident tu saya. Dia orang tengok-tengok, mana mayat tu? Kereta turun, mati bang. Dia tengok pun tidak, tanya saya pun tidak. Orang tanya dia, kereta tu turun, mati tak? Mati. Tadi bawa dengan ambulans. Dia tengok pun tidak, saya duduk sebelah. Dia bagi tahu dekat dia ni. Orang datang pula, tanya pula yang tadi tu, macam mana? Bukan mati, putih kepala. Akhirnya hampir tak ada apa berita tuan-tuan. Bang, kalau tak tengok jangan buat cerita. Ni Allah selamat kita, accident Allah selamat, itu Allah angkat kejahatan kita. Saya pernah tuan-tuan cerita, bangun subuh, solat subuh berjamaah, kemudian naik kereta, naik motor. Masa tu tuan-tuan, saya dah lewat subuh, lewat, kami pergi sekolah lewat lah. Tengok-tengok, ya Allah, lewat aku ni, mesti sampai lewat. Bila sampai lewat, punch card merah. Ya Allah, motor saya ni, minyak ada tak ada, meter sama ya, tak bergerak tuan-tuan. Cikgu bukan gaya apa kan. Saya tahu lah, mesti minyak tak ada sampai pun, sebab aku tak bubuh minyak. Baru ni tak bubuh, Allah lupa. Ya Allah, aku sembahyang subuh ya Allah, aku berzikir ya Allah tadi ya Allah, kau bagi aku sampai ya Allah. Kita gunakan amalan kita untuk bertawassul, seperti mana ahli gua, ingat tak? Ya Allah tolong ya Allah, bagi sampai ya Allah. Nanti pasca aku merah ya Allah, tolong. Tak payah tengok dah, buat tak tahu. Elok-elok, tiba-tiba mati. Rupanya mati depan stesen Petronas. Alhamdulillah. Tengok tolak pun minyak, elok ngam-ngam 7.5. Saya pun 7.30. Tuan-tuan, kerana apa? Kerana zikrullah. Bang, kalau akhirat dunia buat macam ni, akhirat takkan Tuhan tak bantu. Saya cerita, ingat tak Amru al-As? Di saat dia nak mati ni, anaknya nama Abdullah bin Amru. Amru dalam nazar, wahai bapakku, kamu jamin syurga Allah, jangan menangis. Lalu kata Amru, wahai anakku Abdullah. Abdullah ni umur 76 tak kahwin tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia sibuk dengan ibadat. Lalu dia kata, kamu kata macam tu untuk menenangkan aku. Sebenarnya aku menghadapi 3 keadaan. Keadaan macam mana bapakku? Yang pertama, aku hidup zaman Nabi. Aku benci Nabi sehingga Nabi hantar Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin Abi Talib berhijrah ke Habsyah. Aku juga dihantar puak Quraisy untuk pergi Habsyah menghasut Najasyi, membunuh Ja'far. Aku benci Ja'far. Akhirnya aku kalah dalam perdebatan. Aku benci Nabi. Kalau aku jumpa Nabi, aku bunuh dia. Tapi tak sempat jumpa. Kalaulah aku mati masa tu, aku jamin neraka. Tapi Allah panjang umur aku sampai zaman Nabi SAW membuka Fathul Mekah. Aku lepas tu baru masuk Islam. Ketika aku masuk Islam, aku masuk ke Masjid Nabawi. Nabi duduk, aku pergi, ya Muhammad, sebab belum masuk Islam. Kalaulah aku memeluk Islam, apakah Tuhan ampun dosa? Lalu Nabi kata, wahai Amru, kalau kamu menyebut la ilaha illallah wa ana Muhammad Rasulullah, Allah ampun dosa kamu yang lalu. Aku duduk depan Nabi, lutut aku bertemu dengan lututnya, aku cium tangannya. Pada ketika itu aku tak boleh tengok wajahnya.
Kerana wajahnya terlalu berseri. Kalau kamu tanya macam mana wajah Nabi, aku tak boleh cerita. Kalaulah aku mati masa tu, aku jamin syurga. Tapi Allah panjang umur sampai zaman kamu, wahai Abdullah. Aku buat penipuan dalam peperangan Siffin. Aku letakkan Quran, menyebabkan Muawiyah menang dengan tipu helah aku. Banyak dosa aku buat. Kalau aku mati sekarang, aku jamin neraka Allah. Tapi wahai anakku, yang ada pada diriku hanyalah kalimah la ilaha illallah. Bila dia sebut kalimah la ilaha illallah, tiba-tiba tangannya menggenggam. Ketika tangannya genggam, ketika itu dia sebut la ilaha illallah, Allah ambil nyawa dia. Amru mati menyebut la ilaha illallah dengan tangan genggam. Lalu anaknya Abdullah mandikan jenazah bapa dia Amru. Mandi tuan-tuan, biasalah bukalah tangan ni. Bila buka, tangan tu genggam semula. Buka genggam. Lalu dimandi dengan tangan genggam. Dikiam dengan tangan genggam. Dikapan dengan tangan genggam, disembahyang dengan tangan bergenggam, lalu dikebumi dengan tangan bergenggam. Sahabat yang lain tanya, wahai Abdullah, tak patut kamu buat ni seorang sahabat Nabi, kamu kebumi dia dengan tangan genggam. Apa kata Abdullah? Sesungguhnya bapakku Amru al-As, dia mati dengan menggenggam kalimah la ilaha illallah. Bang, zikrullah bang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibekal kita bang. Inilah ubat kita untuk hati kita, jiwa kita. Kita jamu jasmani dengan makan. Makan pagi makan. Ada tak zikrullah? Bangun pagi, isteri kita orang Indonesia, bong hari ini apakah kita bisa makan? Boleh makan tak? Bangun kedua, ini orang biasa sikit, bong hari ini kita mau makan apa? Tidak. Tuan-tuan ada kategori tu tak? Yang ketiga, macam tuan-tuan lah, bong hari ini kita mau makan di mana? Tidak. Ada. Ataupun yang tu yang tinggi sikit, menteri-menteri, isteri-isteri menteri, perdana menteri, bong hari ini kita mau makan siapa? Itu kategori makan lah. Kalau yang tu jasmani kita, bang, hati kita zikrullah bang. Zikrullah, ini dia. Zikrullahnya apa? Dia angkat kejahatan kita 100. Lagi apa? Seperti mana pahala memerdekakan 10 hamba. Tu la ilaha illallah tu. Lagi apa? Allahu akbar. Allah jauhkan dia yang keempat, gangguan jin. Gangguan jin daripada pagi sampai petang. Bang, zikrullah bang, hidupkan kita. Tuan-tuan, mulut berbicara mematikan kita, tapi menghidupkan kita zikrullah. Zikrullah apa lagi? Ni tuan-tuan duduk dengar ni, hati tu mainlah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, hati mainlah. Kan hati la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ni banyak orang la ilaha illallah, afdalu zikri fa'lam anna qala la ilaha illallah. Kan kita buat tahlil, maka kita apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu untuk imam dah 20 Allah, kita la ilaha illallah, 40 Pak Imam Allah, dah jadi bunyi. Tu zikir apa tu? Biar lambat selamat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ataupun buat lagu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sedap kan? Inilah illallah. Orang dengar. Zikrullah. Ingat, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Zikir itu lembut hati, makanan hati kita bang. Jasmani bagi makan, jasmani jogging, jasmani buat semua, tapi rohani kita ada tak? Bang, zikir itu menghidupkan jasmani rohani kita. Zikrullah, la ilaha illallah. Lagi apa? La ilaha illallah, Allah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala. Dalam Tanbih wal Fili sebut, sesiapa yang menyebut 5 zikir ini, 5 pohon syurga. Sebab tu saya baru ni bawa pergi umrah, saya bagi tahu dia orang, ikut saya, jangan cakap, kalau cakap kurang pahala. Saya kata ikutlah, dia apa ikutlah. Subhanallah, 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 semua pakai ikut. Sampai kat rukun yang mana ni, Rabbana atina, semua pakai ikut. Kedua, subhanallah, alhamdulillah, 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 tak boleh jalan, Arab stop. Saya
Kata, tarik, tarik, tarik. Tarik tu bagi jalan, mereka pakai ikut. Tarik, tarik. Mangkuk Ajun. Habis tu saya tanya, kenapa? Ikut saya. Dah ustaz suruh ikut. Saya kata tarik tu bagi jalan, mana Allah minta. Kan? Ni senang aja. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula la. Kemudian apa? Allahumma shalli ala Muhammad, astaghfirullahal azim. Kemudian doa, Allahu akbar, tuan-tuan. Bila itu zikir kita, cuba bayang. Kalaulah sambil tawaf itu 1000 kali kita sebut, tidakkah 1000 pokok di syurga Allah? Tapi ada orang tawaf, sambil tawaf, relax, tak pergi mahkamah. Boleh, tengok taharah tu segoknya. Apa salahnya zikrullah? Tidak. Ni tuan-tuan duk dengar ceramah ni, hati tu main. Subhanallah, Nabi kata apa? Kalimatani, 2 kalimah dia dah. Khafifatani 'ala lisan, mudah disebut. Wa sakhilatani fil mizan, berat timbangan. Wa habibatani ila rahman, Allah suka. Apa dia? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, ataupun subhanallahil azimi wa bihamdi. Apa salahnya tuan-tuan duk dengar ni? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Allah suka kat kita bang. Tuan-tuan nak bagi orang suka, susah, biar Allah suka. Allah suka, suami suka. Suami suka, isteri suka. Orang suka, Allah suka. Kita fikir apa Allah suka? Tuan-tuan, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Sebab tu la ilaha illallah ini, dia kata apa? Laqinu mautakum bi la ilaha illallah. Ajarkan orang nak mati dengan la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab zikir yang lain tak boleh sebut masa mati. Mulut dah keras, mata terbeliak. Masa tu kita ajar dia, Alhamdulillah, subhanallah. Boleh sebut tak? Kawan tak boleh dah. Tak boleh sebut sebab nak muncung mulut tak boleh dah. Kena muncung subhanallah. Alhamdulillah, Allah akbar. Tak boleh. Tapi la ilaha illallah tak perlu menggerakkan dagu. La ilaha illallah. Nampak? La ilallah ini memang sesuai diajar masa nak mati. Tapi kalau hidup tak pernah sebut la ilallah, boleh sebut kan dalam mati, so nak mati so. Allahu akbar kena bergerak mulut, tapi la ilallah tak perlu. La ilaha illallah. Dah. Kan? Cuba tukar sebut mak. Nak mati tu. La ilaha illallah. Ni la ilallah ajar ketika nak mati. Sebab apa? Itu paling mudah. Sebab tu tuan-tuan sebutlah kalau nak bagi Allah suka. Allah suka, orang suka. Isteri kita marah, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Kita bahagia dengan isteri kita. Sebab tu saya cerita lah, saya psikologi. Isteri kita bahagia bukan kerana cantik bang. Tidak. Kalau cantik, Nora Dennis cantik. Tapi kenapa bercerai? Era Fazira cantik, kenapa bercerai? Tidak. Apa lagi tu? Kak Engku cantik tak? Cantik, kenapa bercerai? Kerana apa? Kita ni bahagia seorang bukan kerana cantik, bukan kerana harta, bukan kerana pangkat, tetapi apabila dia redha apa Allah bagi, itu bahagia. Isteri kita tak cantik, orang tanya, cantik tak isteri? Tak cantik. Tapi pasal apa? Aku redha, Allah bagi kat aku, bahagia. Kan? Isteri dia cantik. Isteri cantik tak? Cantik. Ikut dia lah cantik. Tapi aku tak cantik. Tapi dia redha betul tak? Redha, bahagia. Betul tak? Ada suami, Allah ustaz, suami saya teruk ustaz. Bang, komplain suami kita bukan wali Allah. Suami kita hamba Allah, mesti ada cacat. Dia nasia, dia pelupa. Kita kena peringat dia, kita kena perbetul dia. Ni suami saya ustaz, gerak subuh tak bangun. Bang, dia makhluk Allah. Memang dia takkan bangun kecuali Allah gerakkan hati dia dengan nur Allah, dengan hidayah Allah. Sebab tu bang, kita kakak ada suami, kita redha, ya Allah, doa banyak-banyak. Ya Allah, suamiku ni, ya Allah, kata psikologi, tengok daripada keburukan itu kebaikan, kamu bahagia hidup kamu. Kita tengok suami kita, Allah, teruk semua. Cuba tengok, dalam teruk tu ada tak baik? Dia ustaz, teruk semua ustaz. Tapi satu baik ustaz. Pasal apa? Dia selalu bagi duit kat saya untuk belanja. Baik, kita akan redha. Bahagia. Tuan-tuan ingat dah masa kahwin? Isteri kita cantik tak? Cantik, 36 muka tinggi. Pinggang 26. Punggung 36. Kira naik motor malam pertama, dua-dua dalam raga. 20 tahun kahwin, bini duduk lampu belakang.
Abang reda tak? Reda, bahagia. Tidak? Bahagia kekal. Tanya pakcik-pakcik kita yang kahwin 40 tahun. Bini dia 36-26 kan? Tak ada, 82 semua. Tapi dia reda tak? Bila reda, itu bahagia bang. Ni, suami kita saya nak tanya kakak. Masa malam pertama, kami duduk tidur tu. Suami ni dia tak boleh kontrol tuan-tuan. Ketika mana? Masa kentut. Boleh tak? Kemut. Tak ada Bila dah kahwin dia lepas. Prang! Suami isteri malu. Bu perasa strawberry. Malam pertama nak komplain. Malu. 20 tahun kentut bunyi pun tak? Tanya pakcik kita. Tak ada. Isteri pusing juga. Kentutmu sangat kurindui. Dia reda, itu bahagia. Tidak? Bahagia. Sebab tu suami yang baik, redalah isteri kita. Sementara dia ada, bahagia. Ada anak, orang komplain, ustaz, anak saya. Bang, ada orang tak ada anak sampai mati bang. Cuba tanya dia. Walaupun tak ada anak ustaz, Allah bagi kat saya reda, tu bahagia. Ada orang, ustaz saya susah ustaz, kereta pun tak ada, dia naik motor lah. Tapi dia reda dengan motosikal dia bahagia. Ada orang ada kereta, ustaz tension lah ustaz. Tension ada kereta. Sebab tu bang, redalah dengan apa yang Tuhan bagi, bahagia kita. Di antaranya apa tuan-tuan? Wahai isteri-isteri, kita ada mulut, boleh beleter, nak beleter. Tapi ingat, kalau zikrullah itu kita buat, itu kebahagiaan kita. Zikir apa yang ni? Tadi sebut dia subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, la haula wala quwwata. Lagi apa? Zikir yang paling seronok yang kita boleh buat sebelum tidur. Astaghfirullahalazim. Innani la yara, Nabi kata aku terlalai, wa innani la astaghfirullah fi yaumin mi'ata maratin. Aku ni terlalai. Kadang-kadang ni aku akan beristighfar kepada Allah setiap hari ni 100 kali. Sebelum tidur tu astaghfirullahalazim. Bang nak cerita tak reti siapa buat tahu kan? Siapa buat dia tahu. Tuan-tuan pernah makan tak buah pelam? Orang Kelantan kata buah pauk. Buah pauk kan buah pelam? Kan ambil buah pelam, buah pauk, cicah dengan sambal belacan. Sambal je lah. Kuah rojak. Lekat tu, lepas tu letak di mulut. Meleleh air liur nampak. Kenapa dia meleleh air liur? Sebab dia pernah makan buah pauk dengan sambal rojak. Tapi orang yang tak pernah makan, dia tak akan rasa nikmatnya. Bang, zikrullah itu nikmat. Siapa buat dia tahu. Nak cerita tak erti. Siapa buat dia tahu. Zikrullah. Sebab tu kalau boleh astaghfirullahalazim sebelum tidur. Satu doa yang ni kalau tuan-tuan baca dalam kitab ni cukup bagus. Tuan-tuan balik cari. Ihfadillah yahfaduk. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Dalam ni ada banyak doa yang boleh amal. Di antaranya disebut dalam Sahih Bukhari, sesiapa yang berdoa sebelum tidur, kalau dia mati esok pagi, mati fitrah. Apa dia? Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta. Kita tengok dalam kitab. Siapa yang baca sebelum tidur, kalau dia mati esok pagi tak ada dosa. Bang, ni bercakap mematikan zikrullah. Sikit lagi boleh sana. Mana dah tadi? Abang dah pun. Umur kita mematikan, tapi taat perintah Allah itulah ubatnya. Umur kita ni tuan-tuan sampai mati, tengok-tengok alhamdulillah dia orang taat, itu baik. Yang kelima, seluruh tahun ini mematikan, tetapi ada satu bulan menghidupkan, namanya Ramadan. Kita dah Jamadil akhir dah kan, lepas tu masuk Rejab, Syaban, lepas tu Ramadan. Tengok cepat tuan-tuan. Tengok Ramadan dah. Tuan-tuan kena ingat, bila Ramadan pula umur kita meningkat. Dulu saya 46, sekarang 47 dah. Ustaz belum lagi tuan-tuan. Dia ingat dia umur panjang Dia kata aku tua tu kau ajar. Tengok-tengok dia jalan dulu. Tapi jangan lagi lah, handsome ni biarlah kan. Bagi lambat sikit lah tuan-tuan. InsyaAllah bagi dia dululah. Kami selalu menawar tuan. No, umur kita ni mematikan kan, seluruh tahun mematikan, tetapi Ramadan menghidupkan. Bang, sebelum datang Ramadan persiapan. Ada Rejab, ada Syaban.
Rejab ni tuan-tuan, pahala yang boleh buat macam-macam. Di dalam Rejab ni ada apa? Ada apa? Ada apa? Isra' Mi'raj. Ada hari boleh berpuasa, ada hari nak baca Quran, ada hari yang boleh buat untuk zikrullah. Tapi ada orang tak nak, bang rebut bang, itu hidupkan kita sebelum datang Ramadan. Bila datang Ramadan, orang puasa relax dah, orang zikrullah relax, orang baca Quran relax, sebab dia dah pernah buat dah. Nak cerita tak erti, bang, hidupkan roh kita, jangan hidupkan jasad kita. Ni jasad kita hidup, tapi roh mati. Tak payah tu tengok, siapa yang tidur tu mati tu. Dalam kuliah pun mati, sebab dalam mati je. Hidup dan tuan-tuan, nak tahu hidup, setakat itulah saja. Kita sambung di lain masa. Terima kasih kepada Ustaz Abdullah. Subhanallah, banyak betul dia hentam saya hari ini. Hari ini hari beliau. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala sentiasa memperingatkan kita bahawa mati itu pasti. Mati itu pasti. Dan kita pula diminta oleh Nabi SAW memperingati saat-saat kematian. Aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyakkanlah wahai manusia akan mengingati saat-saat kematian. Maknanya kalau kita keluar daripada rumah, fikir, ya Allah, kalau aku keluar ni, kalau aku mati macam mana ya Allah? Adakah aku bersedia untuk bertemu dengan saat-saat kematian? Jangan duk ingat kita mati senang tuan-tuan. Sekarang kita duduk kat dunia kita senang. Kita duduk dalam rumah besar, alhamdulillah, syukur. Kita ada pangkat besar, lagi sedap tuan-tuan perempuan. Beg orang angkat, kereta orang datang ambil. Nak cerita bagi dunia, ya. Tapi adakah dalam kubur nanti kita boleh dapat seperti mana yang kita dapat lihat baru-baru ni tuan-tuan perempuan? Dunia menjadi saksi bagaimana Tok Guru, arwah Tok Guru ni Abdul Aziz, bagaimana tuan-tuan perempuan, adakah kita boleh dapat seperti mana yang beliau dapat? Dengan keadaan dia tu sendiri tuan-tuan perempuan, ya Allah ya Rahman, uzurnya tapi tak pernah tinggal solat dekat masjid. Kita tuan-tuan terpeliak sikit je tuan-tuan, aduh, ibu jari luka sikit sebab cekam, tak pandai potong kuku, tu yang rosak kuku. Tak boleh tahu, aduh, sakit macam nak mati dah. Tak boleh datang masjid tuan-tuan. Tunggu kanser tahap 4. Datang masjid bawa plastik tuan-tuan, bawa plastik kencing tu, bawa dalam plastik. Orang tak perasan, orang kata apa benda yang Tok Guru bawa. Orang tak tahu pun. Dia balut tuan-tuan, semayang dekat luar. Sebab dia dah biasa tuan-tuan. Tu sebab Ibnu Qayyim rahimahullah kata bersedia dengan saat-saat kematian. Yang ketiga antaranya, cubalah hidupkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Kalau Masjid Ridwan ni alhamdulillah saya dapat tahu memang hidup, alhamdulillah. Tapi di masjid-masjid sebelah sana, sebelah kiri, sebelah kanan, adakah hidup seperti mana Masjid Ridwan? Tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hidupkan masjid ni tak rugi, sebab Allah kata orang yang hidupkan masjid, dia adalah yang beriman kepada Allah. Kita datang masjid, isteri tak datang masjid, belum lagi sampai ke tahap iman kita kepada Allah tuan-tuan. Isteri, apa pula isteri? Isteri, suami, terbalik aku. Suami, isteri tuan-tuan perempuan datang masjid, anak-anak tak datang masjid, tak sampai lagi tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian. Kita tuan-tuan perempuan duk sibuk bergaduh pada perkara yang remeh-temeh. Ulama tak bergaduh pada remeh-temeh tuan-tuan. Kita duk bergaduh nak semayang kena kunut ke tidak. Allahu Akbar. Mu nak kunut tak usah kunut sudah. Nak kunut ikut mazhab Syafi'i. Mu tak nak kunut tak apa, mu ikut mazhab Hambali. Apa masalah? Dalam mazhab Syafi'i kalau mu tak kunut, mu kena sujud sahwi. Tak sujud sahwi semayang sah atau tidak? Sah. Tak apa masalahnya. Tak apa masalah. Ni pergi Mekah tuan-tuan, kunut seorang-seorang dia. Aku kata pening pocik ni. Allahumma hadina fi man hadai. Imam Sudais dah sujud dah. Oh, hebat dia lagi daripada Imam Sudais.
Kata pakcik, tak payah kunut pakcik, kita kat Mekah tak payah kunut. Tak boleh, tak boleh. Kita mazhab Syafi'i tok-tok. Aduh, tok-tok lagi. Saya kata pakcik kenal ke Imam Syafi'i? Mazhab Syafi'i kata apa dalam bab kunut ni? Tak tahu, pakcik dah 30 tahun kunut. Rasa guilty. Oh, guilty tu. Rasa macam tak sedap je tak kunut, macam tak sembahyang subuh. Amboi. Tuan-tuan, hormat. Imam Syafi'i, dia singgah satu masjid yang pernah disolat oleh Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab Abu Hanifah tak kunut. Imam Syafi'i tak kunut. Anak murid tanya, "Ya Imam, kenapa kamu tak imam dalam masjid kita dalam mazhab kita berkunut?" Kata Imam Syafi'i, "Ihtiraman li Abi Hanifah." Aku nak hormat pandangan Abu Hanifah. Allahumma salli ala Muhammad. Betapa mulianya para ulama. Kita duk gaduh, ya Allah, bab kunut. Hak seorang lagi pula gaduh. Ni kita punya ridak nak letak kat mana ni Ustaz Abdul Khairi? Nak letak kat bahu ke? Nak letak atas tekak ke? Ya Allah, duk risau hak letak ke mana. Mu letaklah mana-mana, mu letak kat perut pun tak apa. Ui, kat perut. Kenapa? Ridak. Ya Allah tuan-tuan, yang penting ada ridak. Nabi ada ridak. Kadang-kadang Nabi letak atas bahu, kadang-kadang Nabi letak atas belakang, kadang-kadang Nabi letak atas kepala, kadang-kadang Nabi pakaikan ia jadi serban. Apa masalahnya tuan-tuan? Kita duduk gaduh benda yang remeh-temeh. Lepas tu lebih teruk lagi kita kafir mengkafir. Ni anak-anak muda kita tak datang masjid, itu yang kita kena fikir tuan-tuan. Itu yang kita kena fikir. Tu sebab saya pernah cakap tuan-tuan, isteri saya sebelum dia jadi pensyarah dekat USIM, dia guru biologi, cikgu biologi. Dekat sekolah, dia mengajar sekolah menengah tingkatan 1. Ingat berapa tahun yang dulu tuan-tuan. Saya pun belajar daripada dia. Ini yang kita kena risau. Dalam surat khabar, anak lahir tanpa bapak cukup ramai. Sekolah itu guru besar, pengetua dapat cucu. Apa pula dapat cucu? Cucu yang tak diiktiraf, 4 orang sekali dapat setahun. Terkejut pengetua. Tuan-tuan dan puan, kenapa hal ini berlaku? Sebab anak-anak muda kita. Isteri saya mengajar budak tingkatan 1. Dia mengajar kebetulan dalam bab biologi ni, dia adalah kaitan dengan DNA-nya, dengan apa nama tu? Dengan kromosom, plasma, macam-macam lah. Saya pun dah tak ingat. Yang pasti dia ada sebut, dia kata macam mana berlakunya persenyawaan, mestilah berlaku keluar orang lelaki keluarnya air mani, daripada air mani itu adalah gini. Jadi macam mana caranya untuk elak daripada mengandung? Maka belum sempat dia tanya anak murid, "Cikgu, cara nak elak daripada mengandung pakai kondom." Kondom tuan-tuan, budak tingkatan 1. Isteri saya terkejut, kondom. Hak seorang lagi pula, "Cikgu, kondom terbahagi kepada 4." Pula 4 pula dah. Ada 4 jenis. Hak seorang lagi, "Cikgu, kondom ada 4 perisa." Pula 4 perisa pula. Hak ni kata, "Ada strawberry cikgu, banana." Semua keluar suara. Mana dia orang tahu tuan-tuan? Isteri saya balik cerita, Abang tahu tak kondom ada 4 jenis?" Gitu. Sebab aku tak pernah pakai kondom. Elok pun. Tak tahu apa itu kondom. Jadi nak cerita bagi tuan-tuan, sampai peringkat itu anak-anak itu yang kita kena fikir. Macam mana nak tarik anak-anak muda kita, budak-budak datang ke masjid. Jadi tuan-tuan, hidupkanlah masjid Allah Ta'ala ini. Baru kita beriman. Suami beriman, isteri beriman, bapa beriman, ibu beriman, anak-anak beriman. Maka tuan-tuan perempuan, orang perempuan tak payah lagi nak tanyalah, Ustaz tak tahu ke orang perempuan datang ke masjid ni makruh? Amboi, datang masjid makruh terus. Tapi pergi ke Giant tak apa pula. Dia pakai pakaian yang menakutkan. Allahu Akbar tuan-tuan. Pergi masjid ni jadi makruh apabila ada fitnah. Mana ada orang nak fitnah kita datang masjid? Pakai telekung semua datang. Jahil kalau datang masjid pakai bikini. Waktu barulah Tok Imam pun jadi fitnah pening. Tuan-tuan perempuan, jadi tak ada makruhnya. Orang lelaki datang, memang harus datang, kena datang. Sebab nak menjadi orang yang beriman. Ingat tuan-tuan perempuan, lagi banyak tempat masjid yang kita hidupkan, lagi banyak syafaat kita dalam kubur. Sebab ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Kamu tidak akan berjanjak dari satu tapak ke suatu tapak yang lain di padang mahsyar sehingga kamu ditanya 4 soalan. Antara soalan, an umrihi fima afnah, umur kamu apa yang kamu buat.
Banyaknya kamu pergi semayang di masjid-masjid, lagi banyak pahala yang kamu dapat, lagi banyak syafaat akan datang di akhirat kelak. Ya Allah tuan-tuan, syafaat daripada tempat sujud. Akthiru min mawadhi'is sujud, banyakkan tempat-tempat sujud, sebab tempat sujud ini akan datang di akhirat bagi syafaat kepada kita. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, yang keempat, kata Ibn Qayyim rahimahullah, cara nak bersedia untuk berhadapan dengan saat-saat kematian, tak lain dan tak bukan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Infakkanlah apa yang sepatutnya kita ada, apa yang kita sayang, tak lain dan tak bukan duit, tuan-tuan dan puan. Duit, macam Ustaz Abdullah Khairi sebut tadi, duit ini memang dah dijanjikan Allah Ta'ala. Masa kita hidup, ia sangat diperlukan, tapi masa mati, duit dah tak diperlukan. La yanfa'u malun wala banun, duit tak berfaedah dah, kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang ada hati perlu untuk mendermakan harta dia. Tuan-tuan perempuan, orang yang menderma tidak rugi. Allah sebut dalam Quran, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang menderma satu, kamu dapat 7. Daripada 7 kali pula 100, 700, tuan-tuan perempuan, gandaan yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Dah kebetulan pada malam ini, tuan-tuan, masjid kita mengumumkan pelancaran kutipan derma untuk dana dakwah Masjid Ar-Ridwan Hulu Kelang. Maka kutipan akan dibuat pada malam ini untuk masjid kita. Maka kita mulakan daripada Ustaz Abdullah Khairi dulu. Dia nak bagi, tengok dia buka dah. Oh, banyaknya. Saya pun nak bagi juga. Mana-mana ni keluar duit. Mari. Adik-adik kita akan bagi, tuan-tuan perempuan. Duit ini kita bagi, mungkin kita tak payah nak tanya dah mana pergi dia duit itu. Pastinya dia digunakan untuk dana masjid. Setiap ustaz-ustaz yang datang mengajar, yang memberi kepada kita ilmu, tuan-tuan, tak payah kita pertikai. Sebab apa, tuan-tuan perempuan? Sebab ini akan memberi syafaat di akhirat kelak. Adik, bagi seorang-seorang. Yang tak bagi tu tunggu. Weh, garang betul ini. Sebab sini dia beritahu memang orang beradab, memang orang ada duit, Memang kena bagi. memang kena bagi. Wajib bagi. Wajib bagi. Memang orang beradab. Tuan-tuan perempuan, Tengok yang bagi tu. Bukan Toyota KE20. Semua Mercedes macam entah semua. Aku yang paling leceh sekali, Camry. tuan-tuan perempuan, ini kadang-kadang ustaz tu datang mengajar, kita dapat manfaat, kita dapat ilmu. Nabi SAW janjikan daripada ilmu, orang yang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan dia masuk syurga. Maka apa lagi, tuan-tuan? Maka dengan adanya program-program ilmu, saya dapat lihat Masjid Ridwan dapat senang, alhamdulillah. Maka ia salah satu daripada syafaat. Percayalah cakap saya. Aircon je. Aircon dah ada, cuma ramai sangat jadi panas. Tak apalah, sabarlah, tuan-tuan. Amboi. Nak macam Masjid Haram, dia bawa balik Masjid Haram. Masjid Haram memanglah sejuk, tuan-tuan perempuan. Jadi ini salah satu daripada perkara yang kita kena cuba buat sedaya upaya. Antaranya menginfak. Gunakanlah duit itu untuk ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak salah kalau orang kata, ustaz saya nak bagi ini, nak bagi salah satu daripada kipas, dia bagi alhamdulillah. Ada orang nak bagi ekor satu, ambil alhamdulillah. Tak salah, semua ini akan datang di akhirat bagi syafaat insya-Allah. Manakala yang terakhir, tuan-tuan puan yang dikasihi sekalian, kata Ibn Qayyim rahimahullah, antara jalan untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah untuk berhadapan dengan saat kematian, wahiyal ajmal, kata Ibn Qayyim, ikhtilaf billahi hina yahbutu ila as-sama'i dunya fi thulusil akhir minal lail. Perbanyakkanlah semayang tahajud di waktu malam. Semayang tahajud ni, tuan-tuan, dia tak perlu banyak kalau kita tak mampu. Kalau Nabi SAW bangun 2/3 malam, 1/3 malam, maknanya 2/3, 1/3 antara pukul 3 pagi ke atas, bangunlah semayang. Kita semayang malam, orang kata, ustaz payahlah nak bangun, saya dah tahan 3 jam.
Tak bangun juga, tak apa, tak ada masalah. Kita dah usaha, sekurang-kurangnya kita berusaha ke arah itu. Orang yang semayang tahajud, tuan-tuan, antara perkara yang baik untuk mereka, air liur mereka tu, lidah mereka itu insya-Allah jadi sedikit, orang kata apa, ada masinnya. Masin tu bukan masing-masing itu dah. Dia doa makbul. Kalau dia tahnikkan anak orang, sekurang-kurangnya air liur dia tu ada keberkatan, ada kebaikan. Kenapa tidak malam-malam, tuan-tuan? Yatluna kitab Allah, baca kitab-kitab Allah di waktu malam. Pada malamnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malamnya tahan mata, tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian. Sebab ada dalam satu hadis Nabi SAW menceritakan bahawa pada hari kiamat kita di padang mahsyar datangnya solat malam kita, tuan-tuan. Datang solat malam, ya Allah, aku nak minta agar orang ini diberikan syafaat, sebab pada malamnya dia tidak tidur, ya Allah, dia mengingati kamu, dia bangun untuk solat malam. Maka tu sebab saya kata paling-paling kurang 2 rakaat. Saya ingat guru saya Syekh Qurayyim Rajah, dia selalu pesan, dia kata, wahai anak murid, kamu tidak akan menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah kalau kamu tak semayang tahajud. Ada seorang budak daripada Yugoslavia, dia kata, ya Syekh, wallah sa'bil lail, susahlah nak bangun malam. La taqul hadha. Dia kata, jangan kata susah, kata senang. Sebelum tidur, dia kata sebelum tidur kamu niatkan, ya Allah, aku nak bangun, ya Allah, pukul 5 pagi, ya Allah. Cuba buat. Saya cakap sebab saya buat. Cakap tahan jam, ialah kita tahan jam, tahan juga kita usaha tahan jam pukul 5 pagi. Contoh, sebab subuh dalam 5.45. Katakan kita tahan jam, tahan, dalam masa yang sama kita doa, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak bangun pukul 5, ya Allah, bagilah kekuatan kepada aku, ya Allah, aku nak bertahajud kepadamu, ya Allah. Tuan-tuan, percayalah cakapnya, tepat pukul 5 pagi, pap, kita akan bangkit. Saya tak tahu daripada mana benda itu berlaku. Dah banyak kali, tuan-tuan, banyak kali. Tetapi dengan syarat, bila dah tersedar, tengok jam tepat pukul 5, jangan tidur balik. Oh, lama dia bangun, oh pukul 5, tak bunyi lagi jam, tu letak balik, insya-Allah subuh tak bangun. Dia kena bangun tu, bangun, sebab malaikat dah tolong kejutkan kita. Tapi tak adalah sampai gegar katil. Kalau gegar katil kena panggil Darushifa dalam doa, apa jadi? Tu jin, tuan-tuan, buat, tak adalah malaikat buat kerja macam tu. Bangun. Allah, kadang-kadang, tuan-tuan, Allah bagi kita dalam bentuk lain. Dia tak bagi tersedar gitu. Saya selalu akan tersedar. Tersedar macam tu maknanya dah masuk waktu yang saya minta dengan Allah. Tengok pukul 4.30 tepat. Saya pagi semalam saya dengan Haji Razi pun ada dekat Singapura. Dia datang ikut kami forum dekat Singapura. Saya nak bangun pukul 4.30. Pukul 4.30. Bagi tahu dekat reception, kejut saya pukul 5 pagi. Saya takut sebab habis forum, habis tolong pergi makan, pergi minum,